You know what is one thing always on my mind when I'm eating outside? Aku selalu fikir pasal, what is the actual cost for this food home? So, in this video, I have decided berbekalkan ilmu culinary aku belajar dari Kutan MC Fuck off you, fat useless sack of fucking Yankee tank. and TikTok video. Hey, what's up, guys? Kepada pelajar-pelajar. Hey, what's up, guys? I will recreate the food that we always eat outside to see if the food is fairly priced or overpriced, starting with chicken goreng. Ayam goreng crispy di kedai sekarang rata-ratanya berharga dalam RM3 ke RM5 seketol. Ada juga yang RM8. Tujuan eksperimen ini adalah untuk tengok berapa banyak kita boleh jimatkan kalau kita masak sendiri, sebab Menteri Ekonomi kita pernah berkata. Jadi setiap bahan mentah yang aku beli, aku akan sukat dan kira berapa nilainya. Untuk memudahkan pengiraan, aku cuma beli dalam kuantiti yang kecil ataupun standard price. Oke, sekarang aku berada di Imat Supermarket, tempat beli barangan dapur termurah. Aku rasa salah. Aku dah buat research untuk buat ayam goreng crispy, aku perlukan 7 bahan, iaitu tepung goreng ayam, tepung bawang putih, tepung jagung, serbuk kunyit, garam, minyak masak, and of course, ayam. So, saya sudah beli bahan-bahan untuk masak ayam goreng crispy. All this thing cost me around 50 plus ringgit. So now, let's go to cooking. Okay, semua bahan-bahan dah tersedia. Sekarang aku akan kira setiap bahan yang aku akan guna untuk kira kos sebenar seketol ayam goreng. Kita akan mulakan dengan tepung jagung. Tepung jagung aku hanya gunakan 26 gram. Sepaket 400 gram harga RM2.70 bersamaan dengan 0.00675 per gram. Kalau guna hanya 26 gram, kosnya ialah 18 sen. Harga tepung goreng ayam RM2.50 untuk 100 gram bersamaan dengan 0.025 per gram. Aku guna 32 gram, jadi kosnya ialah 80 sen. Untuk jimatkan masa, aku tak nak orang skip video, jadi aku letak saja formula pengiraan. Ini ialah kos minyak masak, 32 sen. Kos tepung bawang putih, 43 sen. And by the way, untuk garam, aku perlu ubah cara pengiraan. Sebab terlalu ringan, my expensive premium measuring tool cannot detect. So, aku terpaksa gunakan sudu penyukat. Sepaket garam 500 gram ialah RM1.60 bersamaan dengan 0.0032 per gram. Kita perlu cari ketumpatan garam untuk tukar unit ml ke gram. Secara umumnya, ketumpatan garam ialah 1.2 gram per mililiter. Jadi 0.66 darab 1.2 ialah 0.792 gram. Jadi harga untuk 0.792 gram garam ialah 0.0025. Harga serbuk kunyit untuk 5 ml adalah 23 sen. Untuk ayam dok ketol, aku cuma bagikan 2. Aku ambil bagian paha, RM16 sekilo. Oke, semua bahan-bahan sudah siap ditimbang untuk kira berapa kosnya kelak. But of course, if I don't feel enough, aku akan tambah lagi dan aku akan timbang lagi. Now, let's start our project. Oke, mula-mula kita basuh ayam. We don't want that salmonella thing on our chicken. Wash. And then kita masukkan 2 sudu garam secukup rasa. Okey, selepas masukkan, kita gaul-gaulkannya. Seterusnya kita masukkan serbuk kunyit supaya ayam kita nampak golden brown. Golden, yes, I don't know. Tapi asalkan yang nampak golden lah. And then kita masukkan tepung bawang putih. Sebab aku pernah makan satu ayam, rasa bawang putihnya very nice. So I have to put this in. Seterusnya kita masukkan tepung goreng ayam. Pedas sikit. Korek. Okey, gaul lagi supaya nampak sekata. Untuk tepung goreng ayam, aku terpaksa tambah 26 gram. Jadi, tambahan kos ialah 65 sen. Selepas ayam digaul rapi, kita masukkan tepung jagung bersama dengan tepung goreng ayam untuk second layer coating. Supaya adalah rupa macam KFC punya ayam. Yes, korek lagi. Gaul sebati tepung kita untuk ready masukkan second layer. And then sediakan semangkuk air untuk rendamkan ayam yang telah digaul tadi. Ya, beginilah dah messy dah table. Okey, kita rendamkan ayam, masukkan ayam dalam tepung jagung dan tepung goreng ayam. Ayam kedua, okey, rendam dan masukkan ke tepung kita tadi. Okey, ayam sudah siap disalut 2 kali tepung. Meja pun dah macam apa. Now, let's go to cooking. Pastikan minyak sangat panas sebelum kita masukkan ayam. Takut nanti dalamnya si masak. So, we don't want that. Kita goreng ayam sampai nampak kuning keemasan. Golden brown. Okay, the chicken looks good. Macam hampir sama dengan ayam KFC. Tidak susah masak ayam goreng sebenarnya. Cuma yalah, the kitchen gonna be messy lah. Okay, my chicken looks good.
Selepas ayam nampak macam kuning keemasan, time to eat. Okay, finally ayamku dah siap. Visually aku rasa adalah sikit nampak macam ayam KFC, but the taste I don't know yet. So now let's taste my chicken. I think a bit salty, maybe because garam 2 and then serbuk kunyit tadi, tapi still taste nice, pada pedas macamnya. And most important thing is very moist, so I did not undercook this chicken. I would give myself 7 of 10. Jom kita kira kos untuk buat seketol ayam goreng. Ayam seketol RM2.68, garam 2 suduk 1 sen, serbuk kunyit 1 suduk 23 sen, tepung bawang putih 43 sen, tepung goreng ayam RM1.45 sen, tepung jagung 18 sen, and minyak masak 32 sen. Jumlah kos ialah RM5.30 seketol. Aku ada buat bagian ayam yang lain, kosnya lebih kurang sama. Untuk chicken wing RM4.30 seketol, untuk economy cut RM4.98 seketol. Untuk ayam goreng aku labelkan sebagai fairly priced. Kenapa macam mahal? Adakah barang yang aku gunakan terlalu premium? Anyway, let's go to the next dish, kway teow goreng. Kway teow goreng atau cak kway teow rata-ratanya harga dalam RM7 ke RM10. Kalau yang special RM15 ke RM18 sepinggan pun ada. Tapi aku rasa aku boleh buat dengan harga kurang dari RM7 sepinggan. So, let's go. Kembali lagi kita di Imat Supermarket. Aku dah buat research pasal kway teow goreng. Aku hanya perlukan 9 bahan, iaitu mie kway teow, ayam, kicap pekat, sos tiram, kicap manis, bawang putih, telur, minyak masak, and tauge. Okey, dah nyaman sangat. Okey, selesai sudah shopping barang-barang untuk beli kway teow. Semua barang tu berharga dalam RM20. Now, let's go masak kway teow goreng. Okay, all the ingredients are here. Now, let's do the measurement to find out the actual cost of kway teow goreng. And let's start with the main ingredient itself, rice noodle. Untuk mie kway teow, aku hanya gunakan setengah sahaja. Macam lebih setengah aja. Untuk 298 gram, harganya RM1 1 sen. Kecap manis setengah suduk bersamaan dengan 7.4 ml, yaitu 12 sen. Sos tiram setengah suduk 7.4 ml bersamaan dengan 15 sen. Kicap pekat sama juga setengah suduk 8 sen. Telur 15 biji berharga RM10 per sen. Kalau dibagikan, sebiji hanya 68 sen. 3 biji bawang. Biji kah? 16 gram bersamaan dengan 17 sen. 2 ketol chicken fillet RM1.52. Tahu why are you gay? 12 sen. Akhir sekali minyak masak 20 gram bersamaan dengan 13 sen. Okay, all done with the measurement. Now, let's masak kway teow goreng. Mula-mula kita cari lagu dulu. Lagu apa? Okay, this is good. Okay, so kita iris bawang putih sehalus-halusnya. My knife work is not that good, tapi aku cubalah. Boleh tahan juga rupanya. Oke, kita cincang senipis-nipis yang boleh sebab kita tidak mau bawang putih overtake rasa kway teow. By the way, aku kurangkan 3 biji ke 2 biji bawang putih sebab terlalu banyak bawang putih. Kita tolak 7 sen. Seterusnya kita potong ayam sekecil-kecil yang boleh juga, jangan terlalu besar, because this is not the main hero of this dish. Untuk make kway teow very simple, kita masukkan setengah suduk sos tiram 2 kali. By the way, aku baru tahu setengah suduk besar dari 1 suduk. Anyway, kicap pekat setengah suduk 2 kali, and kicap manis setengah suduk 2 kali. Oke, selepas masukkan semua kicap, kita gaulkan sampai sekata untuk digoreng. Selepas siap digaul, mari kita goreng mie kway teow. Kita mulakan dengan panaskan kuali dan masukkan minyak masak. Pastikan kuali sangat panas, nampak asap-asap macam ini. And then kita sapukan kuali dengan minyak yang panas supaya senang. Oh, shit. Supaya senang kita masakkan ayam nanti. Selepas minyak dah panas, kita masukkan ayam. Kita masak ayam dahulu, takut nanti tidak masak dalam mie kway teow kita. Masak hanya beberapa menit sahaja, cukup masak luaran, I think okay, good. Selepas ayam dah masak, kita asingkan di pinggan yang lain terlebih dahulu. And then kita masukkan bawang putih yang telah kita iris-iris nipis tadi. Goreng sampai kuning keemasan, golden brown. Selepas bawang dah kuning keemasan, kita masukkan mie kway teow yang telah kita gaul tadi. Okay, mesti ada skill. Alright, aku rasa aku ada skill lah. Oh, nice. Selepas mie dah rasa lembek-lembek, kita masukkan ayam yang kita dah masak tadi. Gaul-gaul dan goncang-goncang. Okay, alright, I got that skill over there. Looks good. And then kita masukkan tahu, why are you gay? Okay, masukkan semua tauge dan goncang sekejap. Okay. Akhir sekali kita masukkan telur. Ada orang suka masuk telur mula-mula, tapi aku suka masuk telur paling last sekali.
sebab baguslah aku rasa. Selepas semua bahan-bahan dimasukkan, kita kacau-kacau sekejap, and aku rasa mie kita pun sudah siap untuk dimakan. Okay, mie kita dah siap. Belum. Visually macam nampak di kedai, but the taste I don't know yet. So let's test this kway teow. Ya, rasa apa macam di kedai. A bit bland, maybe kurang garam ataupun kicap, but still edible, and I have eaten worse than this. For this kway teow, I would rate myself 5/10. Jom kita kira kos untuk sepinggan kway teow goreng. Untuk kway teow RM1.01, 2,5 sudut sos tiram 30 sen, 2,5 sudut kecap manis 24 sen, 2,5 sudut kecap pekat 16 sen, bawang putih 10 sen, minyak masak 13 sen, sebiji telur 68 sen, ayam RM1.52 dan tauge 12 sen. Jadi jumlah kos untuk sepinggan kway teow goreng ialah RM4.26. Untuk kway teow goreng aku labelkan sebagai overpriced. Not bad. Now you know how much you can save if you masak sendiri. Anyway, let's go to the next dish, Western food. Aku heran kenapa Western food harganya selalu mahal, sedangkan Western food is a very simple dish. Harga sepinggan pasta biasanya RM15 ke atas. Adakah harganya mahal disebabkan skill chef yang hebat atau bahan-bahan yang memang premium? Jadi, mari kita buat aglio olio. Oke, sekarang aku berada di Aeon Mall, ke angin sekejap. Mana tahu boleh dapatkan barang lagi murah dari Iman. Kadang-kadang aku pelik, kenapa aglio olio mahal? Sedangkan kita hanya perlukan 7 bahan. Pasta spaghetti, chili flakes, parsley, udang. Macam mahal aja. Okay, sorry for interruption. Aku rasa saya dapatlah beli barang dekat Aeon sebab terlalu mahal. So let's go back to Iman. Buy groceries that we need to do aglio olio. Okay, jom kita sambung shopping. Bahan seterusnya, minyak zaitun, udang, ayam actually optional tapi aku masukkan jelas sekali. Garam, aku gunakan garam yang aku dah beli sebelum ini, sama juga dengan bawang. Selesai sudah shopping barang untuk buat aglio olio. This is all it rasanya. So let's masak aglio olio. All the ingredients are here. Untuk buat spaghetti aglio olio hanya perlukan this 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredients sahaja. And this is optional. Chicken chop and udang, because most menu nowadays ada some protein so that the aglio olio is not that plain and bland. Okay, without wasting any more time, let's start measure all the ingredients. Pasta 110 gram RM1.07, chili flakes 7.4 ml RM1.42, parsley 5 ml RM1.43, garam 1.25 ml 1 sen, bawang putih 20 sen, minyak zaitun RM1.26, ayam 198 gram RM3.74, sos tiram 53 sen, dan udang 4 ekor RM2.95. Okay, all ingredients are measured up. Now, let's start cooking. Lapar dah aku. Mula-mula kita rebus pasta. Senang kan? Selepas pasta kita lembek, kita masukkan 1 sudut garam, and then kita gaul-gaulkannya. Sementara menunggu pasta, kita cincang bawang putih sehalus-halus yang boleh. Because again, this is not the main star of the dish. Cuma perasa aja. Aku pelik, kenapa semakin tua, semakin suka aku makan bawang? Adakah ini tanda-tanda penuaan? And then kita kopek kulit udang. Rajin ku kopek kulit udang. Kalau mau cari jodoh, carilah laki yang rajin kopek kulit udang. Untuk ayam, very simple. Kita masukkan sos tiram kita tadi bersama dengan 1 sudut garam juga. Dan gaul sebati. Selepas gaul, kita masukkan dalam air fryer dan masak selama 20 minit dengan suhu 180. Selepas pasta kita masak, kita ambil sedikit air rebusan pasta. Sebab nanti kita akan gunakannya. Pasta dah siap, mari kita masak aglio olio. Panaskan kuali dan masukkan minyak zaitun. Pastikan kuali jangan terlalu panas, kita gunakan medium heat saja. Dan masukkan bawang putih yang telah kita cincang tadi. Keep the temperature medium, kita masak sampai kuning keemasan. Seterusnya kita masukkan sedikit air rebusan bersama dengan bawang tadi, supaya rasanya emulsify, kata orang. I don't know what that mean, but that is what they say. Kita masukkan pasta yang kita telah rebus tadi. Kita gaul pasta dengan bawang putih yang telah kita goreng tadi, supaya rasa bawang putih meresap ke dalam pasta. Seterusnya baru kita masukkan chili flakes dan parsley. Gaul sebati semua bahan-bahan dan masukkan garam sebagai perasa. Akhir sekali kita masukkan udang. Aku hampir terlupa masak udang, tapi ya, oke, masukkan semuanya dan masak sekejap. Kemudian kita try sedikit, takut rasanya off, terlalu pedas ataupun terlalu masin. I think need more salt. Too spicy. Okay, aku rasa aglio olio kita dah siap. Okay, siap sudah aglio olio kita. Visually, I can say nampak macam di kedai, but the taste, I don't know yet.
So let's try this aglio olio. Pedas. Aku rasa aku letak terlalu banyak chili flakes, so it's very hot. And let's try the shrimp. Perfectly cooked, and this chicken. Chicken is good, so I would rate my own dish 8/10. Mari kita kira kos untuk sepinggan aglio olio. Pasta RM1.07, chili flakes RM1.42, parsley RM1.43, garam 1 sen, bawang putih 20 sen, minyak zaitun RM1.26, ayam RM3.74, sos tiram 53 sen, dan udang RM2.95. Kos keseluruhan untuk aglio olio ialah RM12.61. Aku labelkan aglio olio sebagai almost fairly priced. I guess one thing I learned from this experiment is it's not easy to balance the cost and profit of F&B business. But one thing for sure, if you can save a lot if you masak sendiri di rumah. Coba komen what food should I do next. Subscribe.